السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita mengangkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan keizinannya dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua di kalangan mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah nanti juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada golongan yang dijanjikan akan berada di bawah naungan arasy Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Sebagaimana yang disebut dalam hadis tu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya ialah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Laki ataupun kelompok yang bertemu kerana Allah, mereka berkasih sayang kerana Allah, mereka bertemu kerana Allah dan nanti mereka berpisah juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung baca kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang kita tinggal sebelum ni adalah hadis berkaitan dengan kisah Abu Talhah radhiyallahu taala anhu yang kehilangan anak. Kita langkau hadis tu, kita ambil hadis kalau dalam hadis yang ke-47 dalam susunan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Salihin dalam babus sabri, dalam bab sabar. Hadis yang ke-47. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah ukuran kekuatan seseorang itu dengan menewaskan lawannya. As-sur'ah, hebat dia, kekuatan seseorang, kehaibatan seseorang bukan kerana dia boleh menewaskan lawannya. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat memiliki dirinya ketika mana dia marah. Allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang dapat memiliki dirinya, dia dapat mengawal, dia dapat kontrol dirinya ketika dia marah. Itulah dia orang yang disebut sebagai orang yang syadid, orang yang kuat, orang yang hebat. Siapa orang yang hebat? Nabi SAW meletakkan neraca dia sendiri, neraca Nabawi, bahawa kehaibatan itu bukan diukur dari segi kehaibatan dia mengalahkan musuh. Kehaibatan seseorang itu bukan dia cepat bertindak, tetapi kehaibatan seseorang itu adalah orang yang apabila dia boleh memiliki dirinya, dia boleh mengkontrol nafsunya indal ghadabi, ketika mana dia dalam keadaan marah. Nanti kalau kita langkau hadis ni, kita akan jumpa beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia selang 2 hadis yang ke-50 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Dia kata, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang telah berkata kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wasiatkanlah aku, bagilah nasihat kepadaku." Nabi kata apa? Nabi kata la taghdab, ringkas ya. Jangan kamu marah. Kawan ni berulang-ulang banyak kali. Faraddada miraran, dia tanya lagi kepada Nabi, dia bagi tahu, dia minta lagi kepada Nabi, "Ausini, tolong nasihatkan saya, tolong wasiatkan saya." Nabi SAW sebut, la taghdab, jangan kamu marah.
Tuan-tuan, sabar menahan marah ni satu perkara yang cukup penting. Sabar dengan makna sabar menahan daripada marah. Waktu kita marah, kalau kita nak marah kerana Allah. Kita marah bukan kerana nafsu. Sebab itulah di hujung hadis ni Nabi SAW sebut innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Dia boleh kontrol nafsu dia. Dia boleh kontrol dirinya. Dia boleh memiliki dirinya ketika mana dia marah. Ketika mana dia marah, dia mungkin ada kekuatan lain yang boleh menewaskan orang yang dia marah. Dia mungkin ada kekuatan lain yang dia boleh ambil satu tindakan kepada orang yang dia marah, tetapi dia ambil tindakan untuk mengkontrol nafsu dia. Itulah dia orang yang hebat, kata baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya rujukkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada Al-Quranul Karim, tuan-tuan tengok dalam surah Qaf. Surah Qaf ayat 36, 37, 38. Ayat 36 Allah Ta'ala cerita berapa banyak dah kaum yang sebelum ini telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu hebat, boleh bina bangunan tinggi, mereka ada kekuasaan yang tinggi dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala kata fanaqabu fil bilad hal min mahid. Ketika mana datangnya urusan Allah untuk memusnahkan mereka, mereka lari di merata tempat. Apakah mereka selamat? Mereka tak selamat. Ayat yang ke-36 Allah Ta'ala kata semua itu kami ceritakan sebagai peringatan bagi orang yang mempunyai hati dan orang yang boleh mendengar dalam keadaan dia menyaksikan. Ayat 38 Allah Ta'ala sebut Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dalam 6 masa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak letih. Lepas tu ayat yang ke-39, tuan-tuan perhati ayat ni. Lepas Allah Ta'ala cerita tentang dia hebat, dia kemas, dia kuat, dia buat macam-macam ni, Allah Ta'ala sebut kata bumi ni dialah yang buat, masanya hanya makan masa 6 hari, sittati ayyam. Kemudian Allah Ta'ala sebut kata dia tak pernah letih. Lepas dia sebut semua tu, dia pujuk Nabi. Dan tuan-tuan tengok apa yang dia pujuk Nabi, dan ini juga yang dia pujuk kepada umat, kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fasbir ala ma yaqulun. Wahai Muhammad, sabarlah kamu dengan apa yang mereka katakan. Sabarlah kamu dengan apa yang mereka katakan. Dengan makna kamu kena milik diri kamu. Kamu kena kontrol nafsu kamu ketika mana pelbagai perkara mereka katakan kepada kamu. Tuan-tuan rujuk dalam sejarah dan tuan-tuan tengok dalam Al-Quranul Karim, khususnya dalam surah Nun, Allah Ta'ala ambil apa yang telah mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Haqqah juga Allah Ta'ala ambil perkataan-perkataan yang mereka katakan kepada Nabi. Majnun. Mereka katakan kepada Nabi tukang sihir. Mereka kata kepada Nabi tukang syair. Mereka kata macam-macam kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah, fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah kamu atas apa juga yang mereka katakan. Mereka akan tuduh macam-macam. Dan kita pun dengar baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang berpegang dengan agama ini akan dituduh dengan pelbagai tuduhan. Kemudian Allah Ta'ala sebut lepas itu kata apa? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu sebelum daripada terbenamnya matahari, sebelum daripada terbitnya matahari, dan sebelum daripada terbenamnya matahari. Contoh rujuk dalam tafsir, para ulama tafsir kata kerana pada waktu itu sebelum daripada diwajibkan sembahyang yang 5 itu, sembahyang pada asalnya hanyalah 2 waktu dan sebagainya. Dan ramai juga ulama mufassirun menyebut sebenarnya ialah ayat ini mengajar kepada kita tentang kelebihan kepentingan salat yang namanya salat subuh dan juga salat asar. Kemudian lepas itu Allah Ta'ala sebut apa? Wa minal lail, dan di waktu malam, fasabbihu, bertasbihlah kamu kepada Allah, wa adbaras sujud, dan selepas daripada sujud, yakni selepas daripada salat, kamu bertasbihlah kepada Allah Jalla wa Ala. Saya bawa ayat ni tuan-tuan, nak ajak kita bersama untuk perhati ayat ni. Cuba tadabbur ayat ni betul-betul. Allah Ta'ala nak ajar apa kat kita?
Allah Ta'ala nak ajar kata dalam kerja agama, dalam kita buat, kita nak menjalankan agama, ketika itu kita akan diuji. Kita pasti akan diuji. Kita mesti akan diuji. Bila kita diuji, Allah Ta'ala kata fasbir, sabarlah kamu. Dalam konteks ayat ni Allah Ta'ala kata ala ma yaqulun, atas kata nista, atas tuduhan, atas fitnah, atas if yang mereka buat kepada kamu. Tapi tak cukup dengan sabar. Rupanya orang tidak akan ada kekuatan untuk bersabar sekiranya dia tidak serta dengan perkara ini. Apa dia? Allah Ta'ala kata sabarlah kamu, tapi wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah kamu kepada Allah, dengan makna salatlah kamu. Kamu tak akan jadi orang yang hebat, kamu tak akan jadi orang yang mampu untuk bersabar sekiranya kamu tidak sertakan dengan apa yang kita sebutkan sebagai melaksanakan titah perintah Allah. Dengan makna apa tuan-tuan? Sabar ni rupanya dia kena mari secara berkembar dengan istiqamah. Sabar ni dia kena mari secara berkembar dengan istiqamah. Dia tak akan jadi kita bersabar dalam keadaan kita tak beristiqamah. Allah Ta'ala kata fasbir, sabarlah kamu wahai Muhammad, ala ma yaqulun, atas apa juga yang mereka nak kata, sabarlah kamu. Tapi wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah kamu kepada Allah, dirilah sembahyang, jagalah sembahyang ini. Sembahyang apa? Sembahyang sebelum daripada matahari terbenam, sembahyang asar, yang Al-Quran kata hafizu 'alas salati was salatil wusta. Jagalah kamu segala sembahyang ini dan sembahyang yang tengah. Apa dia sembahyang yang tengah? Sembahyang yang tengah itulah yang dia sebut oleh baginda yang disebut oleh sebahagian para mufassirun sebagai sembahyang asar. Kemudian tuan-tuan, wa qabla al-ghurub, sembahyang satu lagi, wa qabla al-ghurub, sembahyang asar, qabla tulu'i syams, sebelum daripada naiknya matahari, itu sembahyang subuh. Maknanya Allah Ta'ala nak ajak kat kita sabar. Tapi sabar ni, sabar kerana agama ni, dia tak akan berlaku melainkan apabila kita mengamalkan Islam, kita beristiqamah dengan Islam. Dan Islam sebagaimana kita duk rajin sebut, Islam bukan agama agak-agak. Islam bukan agama agak-agak. Saya rasa macam ni, saya berpandangan macam ni. Tidak. Islam adalah agama yang diturun oleh Allah, diutuskan kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian lepas tu Allah Taala suruh buat benda yang sunat. Wa minal lail, sebahagian daripada malam. Fasabbihu, bertasbihlah kamu kepada Allah, wa adbarus sujud, dan selepas daripada sujud, daripada selesai sembahyang, bertasbihlah kamu kepada Allah. Tuan-tuan, sumber kekuatan hanya akan diberi bagi orang yang beristiqamah. Seorang sahabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, tolong bagi tahu kepada saya dalam Islam ni satu perkataan yang saya tak mau tanya orang lain dah. Nabi kata apa kat dia? Qul amantu billah, katakanlah aku beriman dengan Allah. Kemudian nak buat apa? Tsumastaqim, kemudian istiqamah. Kita tak mungkin boleh sabar melainkan kita menjadi seorang yang mustaqim, seorang yang istiqamah di atas agama Allah Jalla wa Ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka itu beristiqamah, barulah Allah Ta'ala kata apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan kepada mereka itu malaikat, dan malaikat itu akan berkata alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih, wa abshiru bil jannah, dan hendaklah kamu ambil khabar gembira dengan syurga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kamu. Siapa orang yang nak diberi ini? Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang beriman kepada Allah, summastaqamu, kemudian mereka itu beristiqamah. Istiqamah ni pula, bila dia dah istiqamah dengan amal Islami,
akan menyebabkan dia akan bersabar di atas berpegang dengan agama Allah Jalla wa'ala. Kita dah kisahkan sebelum ni bagaimana sahabat-sahabat, bagaimana orang-orang yang sebelum daripada kita, mereka itu sabar mereka, sumber kekuatan kenapa mereka boleh sabar tidak lain dan tidak bukan kerana mereka beriman dan mereka itu istiqamah di atas iman mereka. Hadis yang kedua untuk malam ni, wa an Sulaiman bin Suradin qala kuntu jalisan ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yatasabban wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafaqat awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qala la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim zahaba minhu ma yajid faqalu lahu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwaz billahi minasy syaithanir rajim. Hadis muttafaqun alaih. Daripada Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah katanya, satu hari aku duduk bersama-sama dengan Nabi sedangkan ada dua orang sedang bergaduh. Dia duduk bersama-sama dengan Nabi, dia kata sedangkan ada dua orang sedang bergaduh. Lalu Nabi, salah seorang daripada dua orang yang sedang bergaduh ni, ihmarra, wajah dia telah menjadi merah sungguh kerana kuatnya tegang auratnya, kerana marah sungguh-sungguh ni sehingga merah mukanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, kalau sesungguhnya aku tahu perkataan, sekiranya dibaca tentulah hilang perasaan marah itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam, maka akan hilanglah marahnya. Maka mereka pun, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi jumpa dengan lelaki ini. Depa pun berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kamu berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, hadis ni membawa beberapa pengajaran. Yang pertama tuan-tuan, sifat manusia ni dia biasa yatasabban. Manusia dia tuan-tuan tak puas hati kat kawan tu tak puas hati kat kita, menimbulkan sifat marah dan sebagainya. Ini adalah manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah rasul di kalangan manusia. Ayat 110 daripada surah Al-Kahfi. Tuan-tuan tengok surah Al-Kahfi ayat 110 yang Nabi SAW kata, siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi ini, usima minad dajjal, dia akan diselamatkan daripada dajjal. Ayat 110, ayat yang paling akhir daripada surah Al-Kahfi, dalam ayat itu tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Suratul Kahfi ayat 110. Ada beberapa pernyataan dalam ayat tu. Yang pertama, Nabi SAW diarah oleh Allah Ta'ala kata kat Nabi, qul, katakanlah, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ni manusia seperti mana kamu. Nabi ni manusia seperti mana kita. Dengan makna apa tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi kepada dia perasaan. Nabi SAW pernah marah tuan-tuan. Nabi SAW dalam riwayat pernah sebut ihmarra wajah dia tu muka merah kerana menahan marah. Nabi SAW dia buat amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kalau tuan-tuan yang semua masyhur dah hadis ni, bagaimana satu hari 3 orang sahabat pergi tanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang macam mana akhlak Nabi kan. Aisyah bagitahu, tiga orang tu bersumpah nak buat benda luar daripada tabiat manusia. Nabi panggil mereka, Nabi kata, hak hampa sumpah tu salah.
3 orang bersumpah. Hak kawan yang pertama kata aku tak mau kahwin. Hak kawan yang kedua kata aku mulai malam ni sepanjang malam aku nak sembahyang. Hak kawan yang ketiga dia kata apa? Dia kata aku akan puasa sepanjang siang seumur hidupku. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak betul. Apa yang hangpa buat ni tak betul. Aku pun kahwin, aku pun tidur malam, aku pun sembahyang juga di waktu malam. Aku puasa, kadang-kadang aku buka. Itu ditunjuk oleh baginda Rasul. Innama ana basyarum mislukum. Manusia ni lagi dia duduk dalam lingkaran kemanusiaan, dia akan jadi manusia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membezakan dia daripada kita, membezakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kita ni apa? Yang membezakannya, yuha ilayya, Allah Taala telah mewahyukan kepada aku. Hak tu beza dia daripada kita. Beza ar-Rasul daripada kita ni, yuha ilayya, Allah Taala wahyukan kepada dia. Yang semua keluar daripada mulut dia, wa ma yantiqu anil hawa, dia tak bercakap mengikut hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, dan semua apa yang dia cakap itu diwahyukan oleh Allah. Hak tu yang membezakan Muhammad bin Abdullah Rasulullah dengan manusia biasa. Lalu antara banyak-banyak benda yang Allah Taala wahyukan kepada dia, itulah yang dituangkan dalam hadis-hadis yang dihimpunkan dan diriwayatkan kepada kita, yang Nabi kata itulah yang aku tinggalkan kepada kamu. Okey, yang pertama ni saya nak sebut berpaksikan kepada ayat 110, baginda ar-Rasul adalah manusia seperti mana kita. Yang membezakannya apa? Dia menerima wahyu. Bila dia menerima wahyu, dia tahu kata manusia ni sebagaimana kita, kadang-kadang marah. Lalu wahyu tu ajar kepada dia bagaimana nak menghadapi saat bila kita marah. Wahyu tu ajar kepada baginda ar-Rasul macam mana kita nak menghadapi saat apabila kita marah. Kerana kita manusia. Kadang-kadang kita kecil hati, kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang orang kecilkan hati kita, kadang-kadang orang hantam kita, kadang-kadang orang kata kat kita, kadang-kadang kita kata kat orang tak apa, orang balas kata kat kita balik, kita marah. Macam-macam. Macam mana nak buat? Maka yang kedua daripada hadis ni, Nabi kata, aku tahu satu kalimah, satu ayat, satu perkataan, satu bacaan yang kalau kawan tu kata, maka akan hilanglah kemarahan daripada dia. La zahaba anhu, dia tak marah, makna dia kemarahan dia boleh hilang. Apa dia tuan-tuan? Nabi kata, bagi tahu kat dia, suruh dia kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Tuan-tuan hadirin mukminin, tuan-tuan rujuk dalam Al-Quranul Karim, 2 kali ataupun 2 keadaan Allah Taala suruh kita minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Yang pertama, Allah Taala suruh kita minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam ni ketika mana nak baca Quran. Wa idza quri'a 'alaihimul Quran fastami' wa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ketika mana kamu nak baca Quran, wa idza qara'tal Quran, dan apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka hendaklah kamu berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Nabi Allah Subhanahu wa taala suruh dalam Al-Quran. Saya duk cari tak jumpa ayat. Saya duk cari dia tak jumpa ayat. Tadi di rumah tadi ni jumpa dah ayat-ayat apa, tapi tuan-tuan balik lagi, tuan-tuan cari sendiri dalam Faharis. Bunyi ayat tu, wa idza qara'tal Quran fasta'iz billah, dan apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sebelum kita baca Quran, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Macam-macam komentar orang bagi. Pasal apa Allah Taala suruh kita minta berlindung dengan Allah bila kita nak baca Quran ni? Mengelak daripada kita buat perkara-perkara, mengelak daripada kita mentakwil Al-Quranul Karim dengan keadaan yang tidak selayak dengannya. Syaitan akan masuk. Syaitan ni tuan-tuan, syaitan ar-rajim yang direjam ni, dia bersumpah di depan Allah. Dia akan ganggu kita ni bukan daripada satu sudut. Bukan dari satu sudut. La'atiyannahum min baini aydihim, arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Yang semua arah tu
telah ditafsirkan oleh para ulama kita. Sebahagian ulama kata daripada arah kanan, syaitan kadang-kadang dia akan menyesatkan kita dengan arah agama. Dia bawa mai agama, dia bawa mai takwilan yang tak betul, dia bawa mai tafsiran yang menyesatkan dan sebagainya. Dia boleh bawa. Sebab tu Allah Ta'ala ajak kepada kita mengikut komentar. Bila orang cuba tadabbur ayat ini, oh ini mungkin rupanya. Allah Ta'ala kata sebelum daripada hampa nak baca Quran, fasta'iz billah, minta berlindung dengan Allah. Minta berlindung dengan Allah. Tuan-tuan, ada satu orang baca surah Maryam. Surah Maryam, dia baca surah Maryam sampai kepada satu ayat, inni massaniyad-dur. Dalam ayat-ayat tu yang dia memahami secara, dia baca Quran, baca daripada Quran dan terjemah. Dia baca Quran, dia terjemah, baca Quran, dia baca terjemah gitu. Dia memahami. Dia kata daripada ayat ni menyatakan bahawa Sayyidat Maryam telah berzina. Dia kata mana kita duk dengar kata Maryam tidak pernah walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Tiba-tiba dia kata dalam ayat ni kata dia disentuh. Dia disentuh. Dia tanya kat saya. Saya pun buka. Demikianlah tuan-tuan, Al-Quranul Karim dia perlu dibaca secara bersama. Al-Quran perlu dibaca secara bersama. Dia tak boleh ambil ayat sepatah-sepatah gitu. Kawan ni ambil sepatah-sepatah tu ayat daripada yang menyebut tentang penjaga Maryam telah memegang Maryam untuk menenangkan dia dan sebagainya. Tuan-tuan balik sekali boleh tengok dalam surah Maryam. Lalu daripada ayat tu dia takwil sendiri. Oh, dia kata Maryam pernah disentuh mengikut ayat ini. Mengikut ayat ini. Tuan-tuan hadirin, sebahagian para mufassir kita memberi komentar, kenapa Allah Ta'ala suruh kita minta berlindung dengan Allah ketika mana kita nak membaca Al-Quranul Karim, supaya dia tak datang takwilan-takwilan sesat ini. Takwilan-takwilan sesat ini tak datang. Untuk takwilan sesat ini, ramai bila orang pegang Al-Quran, dia cuba nak jadi mufassir, dia tafsir, maka dia akan datang takwilan-takwilan sesat. Kita kata Al-Quranul Karim kalau dibaca dengan cara yang benar, maka yang akan datang kepada mereka itu adalah pencerahan. Kerana sifat Al-Quranul Karim itu adalah memberi hidayah sekiranya dia dibaca dengan cara yang elok. Hadirin, kita kena duduk di pertengahan. Kita kena menjadi golongan apa? Tema Maulidur Rasul ni wasatiyah. Lebih kurang wasatiyah. Orang Palestin tanya saya, wasatiyah tu makna apa? Ada kan orang pergi Palestin mau ni? Hari kawan tu pergi Palestin tu duduk atas pentas terima doktorah. Kawan tu SMS saya, dia kata, "Ridwan, wasatiyah tu makna apa?" Saya jawab balik, saya kata wasatiyah. Orang Arab takkan tak tahu. Jawab gitu dia. Tu saya call dia. Saya tanya, "Pasal apa tanya wasatiyah?" Dia kata, "Aku tengok duduk atas pentas tu, Syekh pun tak wasatiyah, tudung baharan tak pakai, wasatiyah mana tambah dia kata." Tuan-tuan kenal tak siapa? Orang kampung, orang belah mana? Saya tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tuan-tuan, kita kena duduk tengah-tengah. Kita tak boleh, kita kena tolak orang yang kata Quran ni tidak boleh dibaca oleh orang sembarangan. Macam dulu-dulu. Kan dulu-dulu jarang-jarang ada pengajian tafsir Al-Quran apa semua ni. Jangan cuba-cuba baca Al-Quran sendiri-sendiri, takut sesat. Mana boleh Quran sesat? Mana boleh satu orang yang membaca Al-Quranul Karim itu sesat? Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama, kita kena duduk tengah tu, kita juga tidak boleh terjebak sehingga memberikan wewenang semua orang boleh tafsir Quran. Itu juga salah. Jangan sampai tak membenarkan sesiapa pun baca Quran, dan jangan sampai ada doa atas fikrah memberi sewenang-wenangnya siapa pun boleh baca Quran. Dua-dua salah. Al-Quranul Karim dia adalah kitab yang Allah Ta'ala turun untuk mudahkan manusia. Quran ni sifat dia, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Dalam surah Al-Qamar Allah Ta'ala sebut, dan kami memudahkan untuk menyebut Al-Quranul Karim. Al-Quran kitab yang sekali baca, hak secara prinsipnya kita boleh memahaminya. Untuk mendalaminya, maka itulah sudah tentu kita perlu kepada penafsiran yang ditafsirkan oleh orang-orang yang mempunyai ahliyah, yang mempunyai keahlian, yang mempunyai kepakaran dalam bidang itu. Tak boleh kita lepas lagu tu saja, dan tak boleh kita ikat sangat.
Tak ada siapa pun boleh baca Quran, takut sesat. Dan kita juga tak boleh lepas siapa pun boleh tafsir Quran, tak boleh. Kita kena duduk tengah-tengah, bainal ifrat wat tafrid, keterlampauan membuka dan juga keterlampauan menutup. Itu perlu kita perhatikan. Okey, itu yang pertama. Balik pada perbincangan kita. Yang pertamanya, Allah Ta'ala suruh kita berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam ketika mana nak baca Quran. Wa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dan yang keduanya tuan-tuan, antara benda yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita berlindung dengan Allah, dan hadis ni menjelaskan lagi, adalah apabila kita digoda oleh syaitan. Dan salah satu daripada godaan syaitan itu, menurut hadis ini, dia masuk melalui pintu marah. Ayat 200 daripada surah Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika engkau dihasut oleh hasutan syaitan, wa imma yanzaghannaka, apabila kamu dihasut oleh nazghun, oleh hasutan syaitan, fasta'iz billah, maka hendaklah kamu minta berlindung dengan Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Antara nazghus syaitan, antara hasutan syaitan ni, syaitan akan ajak kita buat benda-benda yang mungkar. Dan antara benda-benda yang mungkar ini adalah marah. Menahan daripada marah dengan sabar ialah apabila kita diprovok untuk marah, sebahagian daripada hasutan syaitan, maka kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita minta berlindung dengan Allah daripada hasutan ini. Kerana marah dia mesti bawa kita kepada kemungkaran-kemungkaran yang lain. Kalau kita ikut marah, asal dia mungkin hanya bergaduh tentang harta pusaka dalam keluarga, kemudian ikut marah pula kita tak melintak ketika mana kita mai perasaan marah tu sebagai seorang manusia dia akan mai benda tu. Bila dia mai perasaan marah tu, kita tak kontrol diri kita. La yamliku nafsahu 'indal ghadab, dia tak memiliki diri dia ketika mana dia marah itu. Tuan-tuan, dia ikut syaitan, nazghus syaitan, dia ikut hasutan syaitan, maka dia akan mai. Yang keberangkalian besar, dia akan ambil batu katok atas kepala orang yang dia marah, tiba-tiba mati dan sebagainya. Tuan-tuan, berpunca daripada marah tu sebahagian daripada hasutan syaitan, dia menjadi pintu kepada melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Kita pernah cerita di masjid ni tuan-tuan tentang seorang sahabat di zaman Nabi, di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana dia ni ada seorang lelaki Badawi yang begitu jujur, yang dikenakan hukuman bunuh kerana dia telah membunuh orang yang dia bekerja untuk orang tersebut. Dia bekerja dengan seseorang, kemudian orang tu tidak membayar gaji kepada dia, dia minta, kemudian orang tu kata pula sesuatu kepada dia, menyebabkan timbul perasaan marah, lalu dia ambil batu, terus dia letakkan di atas kepala orang tua tu, orang tua tu mati. Dia ikut, dia tidak kontrol diri dia, akhirnya dia dijatuhkan hukuman bunuh oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang pendek ceritanya, ketika mana bila masuk dalam mahkamah Sayyidina Umar tanya, mengaku bersalah ke tak? Dia kata ya, saya mengaku bersalah, tapi saya nak kisahkan dulu kisah saya. Dia pun ceritalah pasal apa dia bunuh, yang antara dia berpunca daripada sifat marah dia kepada kawan tu, dan dia tak boleh kontrol sifat marah dia. Umar kata tak payah, kamu juga tidak boleh dimaafkan kerana kamu telah melakukan menumpahkan darah manusia. Dia tanya kepada orang tua tu, nak maafkan dia tak? Anak kepada kawan tu kata, aku tak mau maafkan. Lalu dia minta ke Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, aku nak balik kampung aku. Aku nak balik kampung aku di luar Madinah tu. Aku nak selesaikan dulu dengan keluarga aku dan sebagainya. Umar kata, kamu tak boleh balik sekiranya kamu tidak ada orang yang boleh menjamin kamu. Wa man dhaminuka, siapa yang nak menjamin kamu? Dia tak kenal siapa. Numai daripada kampung mana tu, tak kenal siapa. Ketika itulah bangun Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata, wa ana dhaminuh, aku akan menjadi penjamin dia. Lalu dia pun jadi penjamin sampai Umar bagi 3 hari.
Hari yang ketiga kawan ni tak sampai balik lagi. Lepas sembahyang asar tak sampai balik lagi. Yang ikut peraturan sudah tentulah yang akan mengganti dia adalah sahabiyul jalil ini. Tapi akhirnya dekat-dekat dengan waktu maghrib, Umar kata kita tidak ada pilihan dah. Kita hendaklah jatuhkan hukuman kepada orang yang menjadi penjamin dia ni. Tiba-tiba dia datang. Dia datang daripada jauh, dia minta maaf kepada keluarga tu, dia minta maaf kepada Amirul Mukminin kerana terlambat. Dia kata kerana aku terhalang ketika mana aku nak melepaskan anak-anak aku. Kawan ni pula orang yang anak kepada si yang kena bunuh tadi ni, bila dia tengok peristiwa tu, dia kata kawan ni cukup jujur. Dengan kejujurannya, dia kata aku lepaskan dia. Anda dah tu cerita di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Poin saya tak mana? Poin saya bukan kes besar pun. Kes kawan tu tak bayar gaji dia, bukan tak mau bayar. Kawan tu komplain beberapa kerja-kerja yang dia buat. Dia kata hang komplain aku sangat, ambil batu pam bagi atas kepala, mati. Dan dia kata dalam ketika di hadapan Umar bin Al-Khattab, aku bukan nak bunuh dia, tapi aku tak boleh kontrol marah aku. Sebab tu aku punggai dia. Tuan-tuan punggai dekat sebelah baling tu punggai. Aku baling dia bukan pasal apa, pasal aku tak boleh tahan marah. Kerana tak tahan marah tu tuan-tuan, apa berlaku? Dia bawa kepada kesalahan yang lebih besar, membunuh. Sebab itulah Nabi ajak kat kita. Nabi kata marah tu mai daripada syaitan. Sabar, nak ajak diri untuk sabar ketika mana marah. Macam mana? Bila kamu marah, wa imma yanzaghannaka, waktu tu kita kena ingat kita sedang dihasut dengan hasutan syaitan. Salah satu daripada pintu hasutan syaitan itu adalah marah. Fasta'iz billah, berlindunglah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada waktu itulah kita akan dapat apa yang kita sebut sabar ketika mana menghadapi saat kemarahan ini. Itu dua. Yang ketiga dalam hadis ni tuan-tuan tengok sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tengok Nabi ni tuan-tuan dari sudut pandang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia betul-betul menjadi murabbi dan muallim. Bu'istu muallima. Dia betul-betul muallim, guru, pendidik. Dia mendidik. Dia benar-benar mendidik. Sampai bila dia tengok berlaku persekongkolan macam ni, apa dia? Dia bagi pendidikan. Pendidikan tarbiyah yang dia didik kepada mereka itu, kepada sahabi yang sedang yatasaban, sedang bergaduh tu, dan kepada orang sekeliling. Bila kamu terlalu marah, maka hendaklah kamu menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyul muallim. Nabi ni muallim. Dia mengajar dalam mana-mana keadaan sekalipun. Ketika mana dia berbaring, dia mengajak. Ketika mana dia duduk, dia mengajak. Ketika mana dia tengok semua benda, dia mengajar. Dan Nabi ini dia mengajar. Ajaran asas dia ialah amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Dalam konteks hadis yang kita baca, dia melarang kemungkaran, dia tasaban. Bergaduh ni mungkar. Dan dia bagi alternatif dia. Kamu semua sebagai manusia, kamu akan ada perasaan marah dan sebagainya ni. Lalu kamu kena kontrol dia dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Itu hadis yang kedua pada malam ini dan 3 pengajaran yang kita boleh ambil daripada dia. Hadis yang ketiga untuk malam ni. Hadis ni ramai orang seronok baca hadis-hadis yang macam ni. Pasal hadis yang menceritakan tentang ganjaran bidadari, bidadara apa semua ni, ramai orang syok baca hadis-hadis yang macam ni. Wa an Mu'adz bin Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan kata At-Tirmizi hadis ni adalah hadis hasan. Daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menahan kemarahan, kazamal ghaib wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Istilah Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut antara orang yang Allah Ta'ala akan merahmati ni al-kadhimin al-ghaidh. Al-kadhim,
Kazimin al-ghaiz. Apa makna kazimin al-ghaiz? Kazim ni dia menahan kemarahan, wa huwa qadirun, sedangkan dia mampu untuk bertindak menurut perasaan marah dia. Orang buat sesuatu kepada dia dalam keadaan dia mampu untuk balas, dia mampu untuk buat, tapi dia tahan kemarahan dia. Kazama ghaizan, dia jaga, dia tahan kemarahan dia. Al-Quran kata wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan marah dan orang yang memberikan kemaafan kepada manusia. Dia menahan diri daripada marah, dalam masa yang sama dia mudah bagi maaf kepada orang lain. Orang ni macam mana? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka ini adalah orang yang Allah Ta'ala rahmati mereka. Punca rahmat turun ni antara dia apabila dalam masyarakat ada orang-orang yang macam ni. Orang yang boleh tahan marah dan dia cepat memaafkan orang. Yang semua benda ni tuan-tuan ada dekat baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam keadaan dia sebagai manusia. Cuma manusia yang ada perasaan marah, yang ada perasaan dendam dan sebagainya. Tetapi pasal apa dia boleh jadi kazimin al-ghaiz dan al-afina 'anil nas? Pasal apa? Hak tadi ni. Wahyu daripada Allah. Wahyu itulah yang meluruskan manusia ini menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Nabi SAW sebut, siapa yang dia menahan kemarahan sedangkan dia mampu untuk membalas, mengikut hawa nafsu, mengikut sifat marah dia, da'ahu Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Dia akan dipanggil pada hari kiamat kelak di hadapan khalayak yang ramai. Sehingga Allah Ta'ala memberi pilihan kepada dia, yukhayyiruhullah, Allah Ta'ala memberi pilihan kepada dia, minal huril aini masya. Hang nak pilih hak mana bidadari ni, silakan. Hang nak pilih bidadari ni hak mana, silakan. Yang kita boleh ambil kesimpulan daripada hadis ni tuan-tuan, diajar, ditunjukkan kepada kita tentang apa? Kemuliaan yang Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang mampu menahan marah. Mampu menahan marah dalam keadaan dia mampu untuk balas. Kalau dia tahan marah, orang kata macam-macam kepada dia dalam keadaan dia tak mampu untuk balas, dia ada bab lain. Bab ni cerita al-kazimin al-ghaiz. Ketika mana dia mampu untuk bertindak, dia mampu untuk balas balik, tapi dia tahan marah dia. Hak ni adalah orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Taala memuliakannya pada hari kiamat kelak. Wallahu taala a'lam. Hadis yang keempat untuk kita pada malam ini. Pada yang keempat hadis ni kita berhenti insya-Allah. Hadis yang keempat pada malam ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala akan terus menimpa orang lelaki mukmin ataupun orang perempuan mukminah. Ma yazalu al bala'u bil mukmin. Bala ni terus akan ditimpakan kepada orang lelaki mukmin dan orang perempuan mukminah. Pasti akan ditimpa. Fi nafsihi wa waladihi wa malih. Sama ada dalam dirinya ataupun dalam keluarganya, anak-anaknya, wa malihi ataupun hartanya, hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sehingga dia menemui Allah dalam keadaan bersih daripada segala dosa. Bersih, khati'ah bukan dosa, khati'ah daripada segala kesalahan. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, hadis yang ke-5 untuk kita pada malam ini, Nabi bagi tahu kata hak nama kata orang yang beriman ni, mukmin ni, dia sentiasa akan diuji. Kadang-kadang diri dia sendiri. Tonton balik Al-Ankabut ayat 2. Buka dalam Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahawa mereka hanya perlu berkata beriman kemudian mereka tidak diuji? Tak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kita dah baca dah cerita ashabul ukhdud dan sebagainya. Kami telah menguji orang-orang yang sebelum daripada mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu. Lalu kami dapat mengetahui yang manakah orang-orang yang benar, wala ya'lamannal kadzibin,
dan kami mengetahui manakah orang yang dusta. Orang yang beriman ni Allah Ta'ala tetap akan uji dia. Kadang-kadang diri dia sendiri sakit, kadang-kadang diri dia sendiri orang tuduh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak merasai, cuba nak merasai penderitaan Nabi, cuba nak merasai penderitaan Nabi, tuan-tuan balik sekali, tuan-tuan baca tentang hadithul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Surah An-Nur. Tuan-tuan baca cerita tu. Tuan-tuan baca cerita hadithul ifki, kemudian tuan-tuan baca hadis yang diriwayatkan oleh Safwan bin Mu'attal. Bagaimana peristiwa itu boleh berlaku. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Yang dalam hadis itu Nabi sebut, yang dalam riwayat itu Aisyah menyebut tentang Safwan bin Mu'attal. Tuan-tuan tengok riwayat tu. Bagaimana Ar-Rasulul Azim, Ar-Rasul, Nabi yang kita kasih ni, Nabi yang disebut sebagai kekasih Allah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak kali mengangkat martabat Ar-Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ayat yang terakhir daripada surah At-Taubah. Allah Taala sebut Raufur Rahim. Sifat Nabi ni Allah Taala sebut Raufur Rahim, yang kedua-duanya nama Allah. Allah Taala martabatkan Nabi, insan yang paling dikasihi. Itu pun diuji. Diuji macam mana? Diuji apabila isteri dia dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal dalam hadithul ifki. Tak cukup dengan tu, Allah Ta'ala menguji Nabi. Itu yang hadis yang cukup panjang yang diceritakan oleh Aisyah, sampai ke tahap Aisyah kata, aku tak tahu sama ada Nabi percaya ataupun itu sebagai petunjuk kepada aku. Wallahu ta'ala alam, kata Aisyah. Sampai Nabi ni minta, sampai bila Aisyah minta untuk balik ke rumah Abu Bakar dan ibunya, dibenarkan oleh Nabi. Nabi kata balik. Dan satu hari bila Nabi pergi ke rumah Abu Bakar, dia menunjukkan perasaan macam tak berapa nak mesra dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi diuji. Tu Nabi, tuan-tuan, orang yang cukup hebat. Allah Ta'ala uji dia. Ma yazalul bala bil mu'min. Dalam orang yang beriman ni, sama ada lelaki ataupun perempuan, mereka berterusan akan terus diuji. Tuan-tuan baca dalam hadis, Nabi kata asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal. Manusia yang paling teruk, paling hebat akan diuji adalah Nabi, kemudian orang yang menyerupai Nabi, kemudian orang yang menyerupai Nabi. Itu Nabi. Tuan-tuan baca dalam kisah Ka'ab bin Malik yang tak menghadiri peperangan Tabuk tu, tak menyertai peperangan Tabuk, dia pun diuji. Dalam At-Taubah Allah Ta'ala cerita mereka diuji sampai ke tahap hatta daqat alaihimul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin, sehingga mereka berasa kata bumi ni cukup sempit untuk mereka. Dalam peristiwa peperangan Tabuk, mereka tak menyertai peperangan Tabuk. Kemudian atas kesalahan mereka itu, Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum mereka, minta seluruh penduduk Madinah itu tidak bercakap dengan mereka. Sampai dia pergi ke rumah anak saudaranya Abu Qatadah, dia ragah masuk dalam pagar rumah anak saudara dia, bagi salam, anak saudara dia tak jawab. Hatta daqat alaihimul ardu bima rahubat. Quran gambarkan betapa teruknya jiwa mereka pada waktu itu, tertekannya sebahagian daripada ujian. Bala ni tuan-tuan, makna dia ujian. Allah Ta'ala akan uji diri kita, wa waladihi, kadang-kadang melalui anak kita, sama ada dia dilahirkan tak sempurna, dimatikan awal dan sebagainya. Anak-anak kita tuan-tuan dimatikan awal ataupun macam mana, wa malihi, ataupun harta kita, Allah Ta'ala akan uji. Orang mukmin ni mesti kena uji. Untuk Allah Ta'ala, untuk diketahui, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu, menentukan siapakah di kalangan mereka yang benar, wala ya'lamannal kadzibin, dan juga untuk menentukan siapa di kalangan mereka yang dusta. Tu orang yang beriman ni tuan-tuan tetap akan diuji. Bacalah dalam sepanjang sejarah semua mereka akan diuji. Saya duduk tengah rumikan, terjemah sikit-sikit dan rumikan risalah berkaitan dengan Al-Imam Syafi'i Nasirus Sunnah. Al-Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, ditulis oleh Syekh Dr. Ismail Lutfi hifazahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaganya. Dia tulis dalam bahasa Jawi, dalam bahasa Melayu,
tulisan Jawi dan logat Petani lah. Dan di sana ada beberapa ayat-ayat suci Al-Quran, beberapa makalat daripada para ulama yang beliau tak terjemahkan. Itu sedang kita usahakan untuk terjemah. Yang kalau tuan-tuan baca tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Nasirus Sunnah, penegak as-sunnah ini, tuan-tuan kalau kita baca tentang sejarah riwayat hidup beliau, dipenuhi dengan ujian dan tribulasi. Setiap mukmin, kata Nabi, mereka sentiasa akan diuji, sama ada diri mereka, anak-anak mereka atau harta mereka, hatta yalqallah, sehingga mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan kesalahan mereka itu akan terhapus. Hadis ini dua benda yang penting. Yang pertama, pemberitahuan tentang mukmin. Kalau kamu mukmin, kamu jadi mukmin, kamu pasti akan diuji. Dan pemberitahuan yang kedua, rupanya ujian itu akan menjadi penyebab kita semua diangkatkan martabat dan dihapuskan dosa. Bila dihapuskan kesalahan-kesalahan kecil kita itu melalui ujian-ujian yang tertimpa kepada kita. Lalu apabila kita diuji, kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala menjadi wakil kepada kita. Bila kita diuji, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita diuji dengan sesuatu, tuan-tuan, kita yang diuji, kita disuruh, diajar oleh Nabi untuk kita mengingat tentang Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kita yang tidak diuji, apabila melihat orang lain diuji, kita disuruh untuk mengingatkan dia tentang Allah. Saya tunjuk contoh, tuan-tuan. Antara ujian yang akan ditempuhi oleh ramai orang adalah kehilangan anggota keluarga, anak ke, isteri ke, ayah ke, suami ke. Ni semua hilang anggota keluarga dia, tuan-tuan, dia datang kesan. Saya tengok ada seorang rakan dalam FB, anak dia mati seminggu dah kot. Tiap-tiap hari dia duk ambil, dia duk share daripada laman anak dia tu, gambar-gambar anak dia lama dan sebagainya, dia duk share. Dia tak boleh lupa lagi. Ujian, tuan-tuan. Ujian. Nabi SAW ajak apa? Orang yang menerima ujian disuruh untuk menyebut hasbunallah, cukuplah Allah Ta'ala jadi wakil kami. Cukup. Allah Ta'ala yang boleh selesai masalah kami, insya-Allah. Manakala kita yang tak kena ujian, kita disuruh untuk pi bagi ta'ziah kepada dia kalau dalam konteks kematian ni, dengan ungkapan-ungkapan yang membesarkan Allah. Ta'ziah tu apa? Orang Melayu dia pi ucap ta'ziah, dia kata ta'ziah no. Ta'ziah tu nak apa? Bukan ta'ziah tu ta'ziah. Ta'ziah tu ungkapan a'zamallahu ajrak wa ahsana 'adzaak wa ghafarallahu limayyitik. Penuh makna yang cukup besar. A'zamallah, tak apa, mudah-mudahan Allah Ta'ala, Allah sumber pahala ni akan memberi ganjaran yang cukup besar kepada kamu. Wa ahsana 'adzaak, mudah-mudahan yang mati ini adalah terjadi di kalangan orang-orang yang baik. Wa ghafarallahu limayyitik, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampun yang mati. Dia taklukkan dengan Allah. Allah Ta'ala ya, tempat kembali kita adalah Allah. Allah Ta'ala lah yang ambil dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pahala kepada Tuhan kerana Tuhan bersabar dengan kematiannya. Tuan-tuan nampak? Allah Ta'ala, Nabi ajar kat kita ni, orang yang kena uji takluk dengan Allah, orang yang diuji tu takluk dengan Allah, dan dalam masa yang sama orang yang tak kena uji macam kita pi ta'ziah kepada dia dengan kita bagikan ungkapan-ungkapan yang meletakkan supaya dia ada perletakan harap dia, pergantungan dia kepada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Mudah-mudahan ada manfaat daripada pertemuan kita pada malam ini, dan mudah-mudahan ada kebaikannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.